saya mempersilakan Dato' Sri Nizam dan untuk kebanyakan ini beliau nanti memberikan semangat yang keras dan hangat. Terima kasih. Saya amat mengenali Ustaz Iman Shah tadi sebut berkenaan dengan media pusat Malaysia yang diperalatkan oleh UMNO Nasional dan juga yang media daripada Harakah dan Suara Keadilan dan juga media Roket yang begitu dikawal sekali oleh UMNO Nasional. Namun kemenangan di Bukit Gantang itu adalah kemenangan rakyat. Walaupun kita dikekang, walaupun kita dihalang dari segi keuangan yang kita terhad, dari segi penguasaan media sewaktu pilihan raya itu kita agak terhad, daripada segi penggunaan jentera-jentera kerajaan mereka berleluasa. Kalau tengok dari segi kelazimannya sudah tentu Pakatan Rakyat tidak boleh menang di Bukit Gantang, kerana Bukit Gantang merupakan kubu kuat UMNO Nasional. Namun oleh kerana semangat rakyat negeri Perak dan juga sokongan daripada seluruh rakyat Malaysia, maka manifestasi kemenangan itu wujud di Bukit Gantang. Jadi kemenangan di Bukit Gantang ini adalah kemenangan yang cukup spesial, yang luar biasa. Rakyat negeri Perak menaruh harapan kepada penghuni Bukit Gantang. Rakyat seluruh Malaysia meletakkan semangat mereka di Bukit Gantang. So penghuni-penghuni Bukit Gantang telah memberikan undi mewakili rakyat Perak dan rakyat Malaysia. So inilah sebenarnya hakikat perubahan politik baru, the new landscape, politik landscape in Malaysia. Sebab buat pertama kali dalam pilihan raya, sebelum ini kita ada 12 kali pilihan raya. 11 kali pilihan raya itu kita menyaksikan pemilihan ketua banyak bergantung kepada kaum, sama ada daripada Barisan Nasional ataupun daripada Barisan Alternatif. Pilihan raya yang ke-12 memberikan sedikit perubahan dalam kita approach untuk membuat perubahan itu sendiri. Maka di sinilah bermula tanduk untuk satu paradigma politik yang berbeza di Malaysia. Saya kira Bukit Gantang mencetuskan satu insiden yang cukup baru bagi membuat pembaharuan dalam landscape Malaysia, kerana pemilihan di Bukit Gantang banyak ditentukan oleh faktor kebenaran. Tidak lagi kecuali sedikit sahaja yang memilih di atas faktor dan juga di atas dasar perkauman. Buat pertama kali di Bukit Gantang menyaksikan pemilihan halu daripada Parti Islam Malaysia yang mewakili Pakatan Rakyat, dipilih berdasarkan kebenaran, dipilih berdasarkan keadilan, dan dipilih berdasarkan kewibawaan. It is for the first time in Malaysian politics that Bukit Gantang has opened up a new paradigm in landscape, in political landscape. That the choice of candidate was not very much determined by race, by nationalistic and racialistic elements. Bermakna hal ini Bukit Gantang merupakan satu petanda yang baik bahawa politik di Malaysia ini di masa-masa akan datang, kalau mahu melihatkan persamaan penghormatan di antara semua kaum, maka Bukit Gantang nak bermula. Dapat sahaja 11 bulan, 50 tahun, rakyat Malaysia telah disajikan dengan politik perkauman yang amat dahsyat akhir, sehingga kami cetuskan suasana yang tidak sehat bagi semua rakyat di Malaysia. Jadi untuk itu hari ini sahabat-sahabat, kita telah menyaksikan suatu suasana yang tidak elok, yang tidak sehat, yang berisiko tinggi, yang berbahaya. Jadi itu rakyat Malaysia hari ini, mereka telah berubah paradigma mereka. There has been a very tremendous mark
shift within the thinking of Malaysia in all aspects, all races, except those who are living poor in the remote villages. Kalau Bukit Kantang adalah merupakan salah satu daerah yang cukup mundur di negeri Perak. Kita ada 10 daerah di negeri Perak. Bukit Kantang salah satu daripada daerah yang paling mundur. Kemunduran Bukit Kantang ini saya nak beritahu, masih ada lagi rakyat negeri Perak di Bukit Kantang yang tidak pernah menikmati bekalan air, bekalan elektrik, bekalan telefon, walaupun 12 kali pilihan air. Kita tak boleh lihat suasana ini di daerah-daerah lain kecuali di sekelompok kalau ada orang-orang asing di tempat lain di dunia. Kalau kita pergi ke Taipei, Teluk Intan, Tanjung Malin, Paripurta dan sebagainya, rakyat Perak mereka menikmati sebagaimana rakyat Selangor, rakyat Johor menikmati bekalan air dan elektrik. Sekarang kita dedahkan ada masyarakat di Bukit Kantang Perak yang tidak menikmati bekalan air dan elektrik. Jadi saudara, Bukit Kantang merupakan terusan kawasan yang masyarakat dia adalah masyarakat yang terpencil jauh. Namun, apa yang nak kita ingatkan di sini, pemilihan calon Bukit Kantang, kemenangan Pakatan Rakyat tidak banyak sangat bergantung kepada aspek kekauman, tapi aspek kebenaran. Ini menunjukkan kalau seluruh daerah negeri Perak dapat kita angkatkan supaya dia tidak mundur, supaya dia tidak ketinggalan, bermaknanya Barisan Nasional, UMNO dan CAMIC mereka hanya menggali kubur mereka menunggu masa saat. Dalam setiap ketika UMNO akan cuba merosakkan imej PAS. They have successfully did that to a very large extent, menyebabkan kaum Cina benci kepada PAS, takut kepada PAS, lari kepada PAS. Bukit Kantang menyebabkan kaum Cina sayang kepada PAS. Dan semangat Bukit Kantang ini saudara, ianya bermula dari semangat Matang Tau, semangat Kuala Terengganu, semangat Bukit Selambau, semangat Bukit Kantang akan terus mencorak landscape baru kalau sekiranya ada pilihan raya di seluruh negeri Perak. Itulah yang kita minta. The greatest signal, a very clear signal to Najib Razak that Bukit Kantang wants and demands for the dissolution of Dewan Perundangan Negeri Perak. Hai sana. Itu saja. That is the message. It's very clear and strong that the Perakians of the whole Malaysians are putting their trust in Bukit Kantang. That we want the Dewan Perundangan Negeri Perak to be dissolved as soon as possible. And then the Perakians make their own choice. If they want to choose Barisan Nasional, which they will never choose, then it's up to them. But certainly they will choose Pakatan Rakyat. Ini yang menyebabkan UMNO cukup takut dan berdiri rakyat. Ya, jadi saudara yang dirahmati Allah yang saya sayangi sekalian, mudah-mudahan di atas apa yang berlaku dekat negeri Perak ini, kami mendapat sokongan moral sosial teruskan kerja baik. Continue with all your praises, with all your prayers, with all your high hopes for the people of Perak. And I tell you what is going to happen in Perak, they will change totally the whole landscape of Malaysia, because Perak is a mini Malaysia. What happens in Kelantan may not reflect Malaysia. What happened in Penang may not reflect Malaysia. What happened in Kedah may not reflect Malaysia. What happened in Selangor may not reflect Malaysia. Because most of the Selangor people are quite rich. But what happens in Perak is going to reflect Malaysia completely. We have the poor, we have the rich, we have all the races, we have the big orang asli and the Sikh community. They are all in Perak. So Perak is a mini Malaysia. If Perak is successful, suddenly inshallah Malaysia will be successful as well. So I put my trust in you, that you will certainly support Pakatan Rakyat in Perak. You have to tell all your comrades, all